Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, rindu cikgu tak? Cikgu rindu kamu semua. Okey, murid-murid cikgu yang special tahun 4 gemilang ni. Okey, hari ni hari Khamis. Kita dah berganjak kepada bulan baru. Dah bulan 7 dah pun kan. Okey, satu hari bulan Julai. Okey, kamu masih lagi bersama cikgu dalam subjek Bahasa Melayu. Harap-harap kamu tak jemu jumpa cikgu setiap minggu. Okey. Baik, kita teruskan kepada sesi pembelajaran kita hari ini. Okey, kita teruskan pembelajaran kita. Okey, untuk hari ini kita masih lagi dalam tema jati diri, patriotism dan kewarganegaraan. Okey, tema kita pada minggu ini ialah tema demi tanah air. Okey, untuk hari ini kita akan menggunakan kemahiran tata bahasa. Okey, di akhir pembelajaran kamu akan memahami dan dapat menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Okey, bentuk kata apa yang kamu nak belajar hari ini? Okey, tata bahasa ataupun pergolongan kata yang kamu akan belajar hari ini ada dua, iaitu kata ganda penuh dan kata ganda separuh. Separuh dah. Separa. Okey, ada dua ya. Daripada kata ganda yang banyak tu, awak belajar dua, iaitu penuh dan separa. Okey, apa yang dikatakan sebagai penuh? Apa yang dikatakan sebagai separa? Jom kita tengok. Yes. Okey. Okey, kata ganda. Okey, sebelum awak pergi kepada kata ganda penuh dan separa tu, awak kena faham dulu apa yang dikatakan sebagai kata ganda. Okey, kata ganda ialah proses pengulangan kata secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian yang tertentu. Okey, cikgu ulang. Proses pengulangan kata secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian yang tertentu. Maksudnya, perkataan itu diulang sama ada diulang sepenuhnya atau diulang pada bahagian tertentu sahaja. Okey, yang kedua, bentuk yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulang kata dasar tersebut diulang secara seluruh atau sebahagian dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Okey, maksud dia ialah kata ganda tersebut boleh diulang sama ada dengan meletakkan imbuhan atau tak perlu ada imbuhan. Okey. Tak faham lagi? Tak ada masalah. Kita baru bermula. Cikgu pun tak habis terang lagi. Okey. Okey. Kata ganda terbahagi kepada 4. Okey. Kata ganda seluruh, kata ganda separa, kata ganda berentak berima ataupun kata ganda berimbuhan. Okey. Kata ganda penuh atau kata ganda seluruh melibatkan seluruh kata dasar yang diulang atau digandakan tanpa sebarang perubahan bentuk. Maksudnya, kata ganda itu diulang sepenuhnya. Diulang sebiji perkataan tersebut. Okey. Ada 3 jenis. Ada 3 jenis kata ganda penuh ataupun kata ganda seluruh ini. Okey, yang pertama, kata nama. Okey, tengok contoh. Jangan salah faham ya. Kata nama boleh terjadi kata ganda seluruh ini pada kata nama dalam 2 keadaan. Satu, dalam keadaan dia menjamakkan benda tersebut.
Menjamakkan maksudnya membanyakkan perkataan ataupun objek tersebut. Contohnya, buku-buku. Sekiranya buku itu ada satu, maka kita panggil ataupun kita sebut sebagai buku. Apabila buku itu lebih daripada satu ataupun banyak ataupun jamak, dia akan menjadi buku-buku. Faham ya? Maksudnya kat sekarang ni kata nama tu menunjukkan objek yang banyak. Dalam masa yang sama, kata nama juga boleh digunakan untuk perkataan yang merujuk kepada satu objek. Contohnya, rama, rama. Kupu, kupu. Kanak, kanak. Kunang, kunang. Lagi satu. Kura, kura. Pura, pura. Pandai jawab Okey, baik. Erti je di sini ialah perkataan rama-rama itu menunjukkan satu objek, iaitu sejenis haiwan ataupun serangga bersayap. Yang cantik, yang suka hinggap pada bunga. Okey, tak pernah lagi orang sebut kalau seekor rama-rama dia sebut seekor rama. Seekor kupu, seekor kura, tak pernah. Walau banyak, walau sikit, dia dipanggil rama-rama, rama-rama. Okey? Serupa dengan kanak-kanak. Kanak-kanak juga mewakili satu orang kanak-kanak ataupun seorang aja budak. Okey, tak pernah lagi kita sebut seorang kanak. Kita mesti seorang kanak-kanak. Kalau dua orang pun, dua orang kanak-kanak, tiga orang kanak-kanak. Kita tak adalah seorang kanak, dua orang kanak-kanak. Tak ada. Salah tu penggunaan kalau macam tu ya. Jadi, kata nama dia boleh berlaku dalam dua keadaan. Satu menunjukkan objek itu dibanyakkan atau jamak. Satu lagi menunjukkan mewakili satu objek sahaja. Contoh, rama-rama. Okey. Kata ganda penuh juga boleh berlaku kepada kata kerja. Contohnya, geleng-geleng. Geleng-geleng, angguk-angguk, diam-diam. Okey. Adakah lagu geleng-geleng kan? Okey. Jadi perkataan geleng-geleng tu maksudnya apa? Orang geleng kepala, dia mesti berlaku dalam keadaan lebih daripada sekali. Contohnya, dia geleng tengok kepala cikgu, tengok kepala cikgu. Okey, geleng. Saya tak nak. Saya tak mahu. Dia mesti berulang macam ni kepala dia. Tak pernah lagi orang geleng sekali je. Contoh, saya tak nak. Saya tak mahu. Ada macam tu? Mana ada? Okey, dia mesti berlaku kerja perbuatan tu berulang. Geleng-geleng. Angguk pun macam tu juga. Tak pernah lagi orang angguk sekali je. Awak nak? Nak? Mesti nak. Kan? Okey. Baik. Ketiga, ia berlaku kepada kata adjektif. Contoh dia cantik-cantik, besar-besar. Okey, contoh ayat dia besar-besar dah anak awak Cik Pek. Okey. Contoh. Kemudian kita tengok pada muka surat buku teks awak. Muka surat teks awak, muka surat 99. Okey. Okey, muka surat 99. Okey. Dia ada bagi awak latihan cikgu akan uji awak secara spontan. Okey. Baik. Tajuk dia karya seni negaraku. Okey. Dalam latihan ini, awak akan menggunakan kata ganda seluruh ataupun kata ganda penuh. Baik. Cikgu Hazim menampal gambar bangunan-bangunan bersejarah pada papan putih.
Cikgu Hazim menerangkan cara menghasilkan montaj kepada murid-murid di dalam kelas. Montaj tu tahu montaj? Montaj ni awak belajar dalam pendidikan seni visual. Selalu buat dalam PSD. Okey, tak ingat, tak tahu yang mana satu awak pakai buat je kan, tak tahu tema, tak tahu tajuk, tak tahu bidang. Okey, yang cikgu suruh buat awak buat je. Okey. Montaj ni ialah yang awak ambil kertas, awak tampal pada kertas lukisan. Maksudnya macam ni. Awak gunting daripada majalah ke kertas mana-mana tema yang sama. Contoh, cikgu awak kata gunting gambar burung. Semua mesti gambar burung. Awak tampal gambar burung tu banyak pada kertas lukisan. Burung sahaja. Itu nama dia montaj. Okey, ataupun contoh kalau tak burung pun dia ambil contoh telefon. Ambil gambar telefon daripada mana je surat khabar, majalah ke, brosur ke, apa-apa ke. Gunting gambar telefon sahaja, lepas tu tampal atas kertas putih, kertas lukisan tu kan. Okey, awak tampal, tak kisahlah sengit-bengit ke macam mana, janji semua gambar telefon, macam-macam rupa telefon yang ada. Daripada zaman telefon ni apa yang pakai macam teropong dua tu kan, yang pakai tali tu, sampailah telefon yang ganggang punya pusing keren. Awak tak sempat telefon rumah yang kena pusing keren. Keren tu kan. Awak tak sempat kan. Cikgu sempat, punyalah tua dah cikgu ni. Okey, telefon tu, telefon rumah tu, kalau telefon rumah kita sekarang pakai tekan kan. Picit kan. Telefon dulu pusing keren. Keren. Kalau tak tahu macam mana rupa telefon, tak ada masalah. Telefon hak macam tu kan. Boleh awak Google nanti. Kemudian daripada petikan ni, lengkapkanlah dengan perkataan-perkataan yang diberi. Dia dah bagi perkataan tu, awak cuma susunkan sahaja. Okey. Yang pertama, cikgu dia cakap, Cikgu Hazim kata, apakah nama bangunan-bangunan bersejarah ini? Apa nama bangunan tu? Ada 3 tu. Satu, bangunan Sultan Abdul Samad. Yang kedua, Menara Condong Teluk Intan. Yang ketiga, Kota Famosa. Okey, Menara Sultan Abdul Samad ni kat mana? Di mana? Di mana? Di Kuala Lumpur. Okey, kalau Menara Condong Teluk Intan, nama pun Teluk Intan. Teluk Intan kat mana? Teluk Intan di mana? Perak. Okey, kemudian Kota Famosa. Ni kalau tak tahu kat mana, sedih. Sedih awak belajar sejarah tapi tak tahu kat mana Kota Famosa. Okey, kat mana? Kat Melaka. Okey, jadi jom sekarang kita lengkapkan petikan. Okey, cikgu bagi masa sekejap untuk awak. Okey, awak gunakan perkataan yang warna merah jambu dalam teks tu sahaja untuk melengkapkan petikan tersebut. Okey, cikgu kira sampai 20 okey. Sambil cikgu kira tu, awak carilah jawapan dia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okey, dah selesai. Baik, kita tengok. Mula-mula kena pasti huruf-huruf dan apa? Nak buat montaj ni, mula kenal pasti huruf-huruf dan bahan-bahan yang diperlukan. Nak guna tahulah nak guna bahan apa. Gam ke, gunting ke, kertas lukisan ke, ataupun apa-apa je lah. Okey. Kemudian guntingkan
Gambar-gambar itu dengan berhati-hati. Seterusnya, tampalkan huruf-huruf dan gambar-gambar yang telah digunting pada kertas lukisan. Hias montaj dengan kertas-kertas berwarna atau perkataan-perkataan. Daripada majalah-majalah dan surat khabar. Akhir sekali, tampalkan. Mudah dah akhir sekali kan. Montaj-montaj yang telah disiap di sudut hasil kerja murid. Maksudnya biasalah macam awak buat seni lah kan. Awak tampal-tampal dah siap, cikgu awak akan tampal dekat dalam kelas. Okey. Kita dah habis dah untuk aktiviti kata ganda penuh. Kita pergi kepada aktiviti kata ganda apa? Yang satu lagi cikgu janjikan tadi. Separa. Okey. Kata ganda separa ialah kata ganda yang mengalami pengulangan suku kata pertama pada kata asalnya. Maksudnya ialah perkataan tersebut diulang tetapi hanya pada perkataan pertama perkataan tersebut. Okey. Selain itu, bunyi vokal pada suku kata pertama berubah menjadi vokal yang dilambangkan dengan huruf I. Sebutan dia akan jadi akan jadi A. Okey. Contoh apa? Dia kata ganda separa ni contoh daripada jari akan jadi jejari. Okey, tengok. Tadi kan cikgu cakap dia ulang perkataan pada suku kata pertama sahaja. Okey, jadi jari itu akan diganda sepatutnya kalau ganda penuh, jari-jari kan? Tapi bila dia separa, dia akan jadi, kalau dia ganda separa, akan jadi jajari. Tetapi disebabkan ia kata ganda separa, vokal A pada ja itu berubah menjadi je. Jejari. Mulut cikgu pun dah jejari. Okey. Kalau tali, tertali. Faham? Okey, seterusnya kata ganda berimbuhan awalan. Okey, contoh dia tersenyum-senyum. Okey. Baik, kita tengok muka surat 100. Ada jom imbas lah. Okey. Tata bahasa ni, aktiviti dia. Dia suruh awak yang pertama, imbas kod QR. Okey, gunakan telefon awak untuk sorry. Okey. Aktiviti yang pertama ialah awak kena imbas QR kod yang ada dalam buku teks. Kemudian, dengar lagu yang dinyanyikan. Lagu yang dinyanyikan itu menggunakan melodi Keranamu Malaysia. Keranamu kami bebas merdeka. Keranamu nyawa dipertaruhkan. Betul lagu tu? Rasa betul lah lagu tu. Okey. Dengar dan nyanyikan lagu tersebut. Maksudnya sekarang ni, awak nyanyikan lagu yang pada dalam kotak coklat tu menggunakan melodi lagu Keranamu Malaysia. Kemudian, senaraikan kata ganda separa dalam tu. Mudah, dia dah ada warna merah jambu kan. Senaraikan aja. Okey, akhir sekali, bina ayat. Itu aktiviti dia, dia suruh bina ayat. Okey, tapi bina ayat ni bukanlah latihan awak yang awak kena buat minggu ni sebenarnya. Okey, ini kita nak bincang je. Okey, tak apa. Dia suruh kita imbas QR code. Kita imbas je lah kan. Awak ada telefon, awak boleh imbas. Ke awak guna telefon satu yang dekat rumah, tak ada masalah. Cikgu boleh tunjuk kan lagu ni. Okey. Okey, dia. Betul lah, lagu ni sama. Wahai anak-anak Malaysia kita, tunjukkan budi pekerti kita.
hormati tetamu tidak dilupa. Hidup harmoni kita sejahtera. Pepohon berburung khazanah kita, semua itu harus kita jaga. Untuk generasi masa depan, untuk tatapan kita semua. Malaysia kita pelbagai bangsa, jiran tetangga beramah mesra, bantu-membantu sesama kita, hidup ceria, kekal sepanjang masa. Ayo kawan, gunakan bahasa kita, gunakanlah bahasa jiwa bangsa, martabatkanlah setinggi-tingginya, dikagumi di seluruh dunia. Adat resam janganlah kita lupa, kekalkanlah walau di mana-mana, jati diri bina bersama-sama, jadi inspirasi warga negara. Wah, cikgu berjaya menyumbangkan suara. Okey. Baik, itu lagu dia. Wahai anak, anak Malaysia kita. Oh, pandai cikgu ubah lirik lah. Okey. Baik. Kita dah nyanyi dah. Baik, sekarang senaraikan kata ganda separa yang ada. Okey, ada tetamu, pepohon, tetangga, bantu-membantu, setinggi-tinggi dan bersama-sama. Okey, jom bina ayat lengkap. Cikgu bagi contoh. Okey, bagi contoh tetamu. Okey, Pak Main menerima tetamu yang datang daripada Kuala Langat. Ayat ringkas je. Okey, nak bagi contoh. Okey, tetamu ni orang yang datang ke rumah kan. Okey. Pepohon. Pepohon ni maksudnya pokok-pokok lah. Pokok-pokok yang banyak. Okey, pepohon yang rendang di halaman rumah. Pepohon yang rendang di halaman rumah saya mewujudkan suasana redup pada sebelah petang. Maksudnya petang-petang mendung, gelap gitu. Redup sebenarnya. Okey. Bukan nak hujan. Tapi sebab mendung, bukan mendung, dia redup lah, dia tak panas sebab ada pokok banyak kan. Okey, tetangga. Kita hidup dengan jiran tetangga. Silap, sorry. Okey, kita perlulah menghormati tetangga kerana mereka lah, kita perlu menghormati jiran tetangga kerana mereka adalah orang yang paling hampir dengan kediaman kita. Okey, bantu-membantu. Okey, dalam hidup bermasyarakat, kita perlu saling bantu-membantu. Okey, untuk mewujudkan keharmonian. Okey, setinggi-tinggi ucapan terima kasih saya ucapkan kepada tuan-puan yang hadir pada hari ini. Ujar guru besar kepada ibu bapa yang hadir dalam mesyuarat PIBG. Okey. Kemudian, marilah kita bersama-sama mendoakan kesembuhan kepada semua pesakit COVID-19. Okey, contoh. Okey. Contoh ayat cikgu lah, ringkas ayat spontan kan. Kamu boleh bina ayat yang lebih bagus daripada tu. Kan kamu dah pandai bina ayat. Okey. Seterusnya, untuk aktiviti kamu hari ni ialah, ini yang awak kena buat. Awak perlu klik link yang cikgu sediakan. Jawab semua soalan. Kemudian sebelum jawab, kena fikir dulu masak-masak jawapan yang tepat. Okey, fikir dulu jawapan sebelum awak menanda ataupun klik jawapan kamu. Kemudian dah siap dah awak menjawab, awak hantar, kemudian snapkan ataupun screenshot. Sorry, ada gangguan daripada anak-anak bulus. Okey, snap gambar skor tersebut dan hantar kepada cikgu. Okey, selamat menjawab. Okey, semoga kamu dapat skor markah yang tinggi. Okey.
Ya, mata ganjaran kamu berdasarkan apa? Nak dapat 1 atau 2 mata ganjaran, 1 atau 2 mata ganjaran berdasarkan pencapaian awak. Kalau awak jawab dalam kategori yang cemerlang, awak akan dapat 2 mata ganjaran. Dan kalau awak dapat skor awak sederhana, maka awak akan dapat 1 mata ganjaran. Okey, mata ganjaran awak dikumpul. Okey, dan di penghujungnya cikgu akan tengok siapa yang dapat mata ganjaran paling banyak, cikgu akan bagi hadiah. Seperti mana yang 3 orang tu dah dapat sebelum ni. Okey, untuk PDPR 3.0. Untuk PDPR 4.0, untuk PDPR 4.0, okey, ia masih lagi terbuka. Tak ada lagi pemenang. Okey, yang pasti jumlah ataupun nama tersebut sentiasa orang kata apa bersaing hebat. Sekejap-sekejap orang ni lagi banyak. Sekejap-sekejap orang ni lagi banyak. Cuma cikgu tahu siapa yang paling tinggi sekarang kan. Jadi kamu masih lagi berpeluang untuk merekodkan pencapaian mata ganjaran terbaik. Ingat di akhir pembelajaran kita nanti, waktu kita bertemu bila sekolah dah buka, okey, cikgu akan bagi ganjaran ni. Siapa yang dapat mata ganjaran tertinggi, siapa yang kehadiran penuh, siapa yang orang kata merekodkan prestasi terbaik. Okey, macam-macam lagi. Janji awak sentiasa ikut pembelajaran cikgu dan respon dengan apa yang cikgu bagi. Okey? Okey. Kemudian sebelum kita berpisah, seperti biasa, setiap pertemuan ada perpisahan. Okey, sedihnya setiap pertemuan ada perpisahan. Maksudnya, maksudnya begini. Kalau kita bertemu, satu masa nanti kita akan berpisah. Dengan cara apa pun sekali, kita tetap akan berpisah. Sama ada berpisah itu secara hidup atau berpisah secara mati. Okey, kalau berpisah hidup tu artinya macam berpindah. Okey, kalau berpisah mati ni maksudnya kawan kita tu atau orang yang kita kenal tu meninggal dunia. Okey, baik, itu saja hari ini. Jumpa lagi pada pelajaran akan datang. Bila akan datang tu? Esoklah, hari Jumaat. Bye. Assalamualaikum.